Bayangkan tuan-tuan, sepanjang malam itu mereka dapat tidur nyenyak, tetapi ternyata Allah tetapkan bahawa azab itu akan turun bila? Waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Barangkali kita terbayang kalau azab tu nak turun dia tengah malam, kerana lumrahnya manusia akan rasa takut di waktu malam lebih berbanding kalau waktu siang, kerana waktu malam itulah segala binatang buas keluar, bahkan perbuatan-perbuatan jahat dilakukan lebih banyak pada waktu malam. Manusia pun akan rasa lebih takut pada waktu malam, tetapi Allah menetapkan bahawa azabnya turun waktu subuh. Kenapa? Supaya menambahkan lagi rasa azab itu. Ketika mana waktu malam mereka rasa takut. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan waktu malam tu tengah rasa takut kerana binatang buas ke apa, tiba nak dekat subuh, tuan-tuan akan rasa apa? Rasa lega. Ternyata ketika mana mereka nak rasa lega dan rasa gembira dengan ketibaan waktu siang itu, ketika itulah azab Allah turun ke atas mereka. Maka Nabi Lut dan keluarga serta pengikutnya bersabar dengan keputusan Allah tersebut, dan mereka terus keluar meninggalkan kaum mereka. Dan Allah telah menurunkan atas kaum Nabi Lut azab yang telah menimpa mereka semua. Di samping diturunkan batu-batu tanah yang dibakar menimpa atas mereka secara bertalu-talu. Allah mengatakan thumma dammarnal akhari wa amtarna alaihim matara, ayat 172 dan 173. Kemudian kami hancurkan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan. Dalam surah Hud menceritakan peristiwa yang sama. Allah kata falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjinin mandud. Maka apabila datang, yakni masa pelaksanaan perintah Allah, kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu tanah yang dibakar menimpa mereka bertalu-talu. Dikatakan bahawa batu-batu itu telah turun atas penghuni negeri kaum Nabi Lut itu, dan juga atas mereka yang tinggal di kampung-kampung yang berhampiran. Ternyata kampung-kampung yang tak terlibat sama tapi terkena juga. Ketika mana seseorang daripada kalangan mereka sedang duduk berbual-bual, tidak semena-mena turun atasnya batu dari langit yang membinasakannya, disusuli dengan batu-batu yang turun atas seluruh negeri tersebut, menghancurkan semua penduduknya sehingga tidak ada sesiapa pun yang selamat. Kata Imam Mujahid, Jibril telah mengambil kaum Lut sama ada mereka yang berada di tempat-tempat terbuka ataupun di dalam rumah-rumah mereka. Dia mengangkat mereka dengan haiwan-haiwan ternakan mereka serta harta benda mereka semuanya. Dia mengangkat mereka sampai penghuni langit mendengar salakan anjing mereka. Kenapa? Kerana bumi itu diangkat sampai ke langit. Anjing yang menggonggong itu kedengaran salakannya di langit. Nak menunjukkan betapa tingginya tanah mereka diangkat. Sebelum mereka diterbalikkan, sebelum Jibril menghentak mereka ke bawah semula, malaikat Jibril mengangkat mereka dengan hujung sayap kanannya. Kata Imam Qatadah, diceritakan kepada kami bahawa Jibril alaihissalam apabila tiba waktu pagi, dia telah menebarkan sayap kanannya sehingga tertutup bumi negeri kaum Nabi Lut seluruhnya, rumah-rumahnya, haiwan-haiwan peliharaannya, batu-batu, pokok-pokok dan segala-galanya. Jibril menghimpunkan kesemuanya dalam sayapnya dan melipatkannya sebelum dia naik membawanya ke langit dunia, sehingga penduduk langit mendengar suara manusia dan salakan anjingnya. Jumlah mereka, yakni penduduk kaum Sodom itu, jumlah mereka 1000. Ini cara kiraan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu mana ada duit juta-juta, bilion-bilion. 1000 berapa? Yakni 1,000,000. Penduduk negeri Sodom itu 1,000,000 orang. 1,000,000 orang diangkat. Negeri mereka itu diangkat dengan mereka-mereka sekali. Lalu Jibril menterbalikkannya dan menghumbangkannya semula ke bumi. Dia membinasakan mereka dengan menimpakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan menjadikan yang di atas menjadi bawah sebelum disusuli dengan lemparan batu-batu sijil atau sijin. Kedua-duanya membawa maksud yang sama, yakni batu-batu yang kuat lagi besar.